Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umi Kalsum binti Majin, mengambil jurusan ISMP Geografi. Cognitive overload merupakan keadaan yang mana guru memberi tugasan atau maklumat secara berlebihan pada waktu yang serentak yang menyebabkan pelajar tidak dapat memproses maklumat tersebut. Terdapat 17 cara yang boleh digunakan oleh guru bagi menangani cognitive overload. Salah satunya adalah dengan meng-highlight maklumat atau istilah yang penting agar pelajar tahu yang mana satu istilah atau maklumat yang perlu mereka fokuskan. Pendekatan pengajaran merupakan salah satu pandangan yang berasaskan ilmu terhadap mengajar, yang mana ia memberi hala tuju atau jangkaan atau juga ekspektasi terhadap proses pengajaran tersebut. Teknik pengajaran merupakan gaya peribadi yang digunakan oleh guru itu dalam menyampaikan isi pembelajaran tersebut. Kaedah pengajaran pula merupakan langkah-langkah prosedur yang sistematik yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran pelajar. Strategi pengajaran pula merupakan gabungan kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran yang diingini. Untuk mengira indeks kesukaran rendah adalah di mana jumlah betul adalah kecil. Sebagai contoh, daripada 400 orang pelajar, hanya 100 orang sahaja yang betul. Oleh itu, kita bahagikan 100 bagi 400 bersamaan dengan 0.25. Ini bermakna 0.25 ini adalah indeks kesukaran bagi jawapan ini. Manakala bagi mengira indeks kesukaran tinggi pula adalah di mana jumlah betul adalah besar. Sebagai contoh, daripada 400 orang pelajar terdapat 300 pelajar yang mempunyai jawapan yang betul. Oleh itu, 300 kita bahagikan dengan 400 bersamaan dengan 0.75. Oleh itu, indeks kesukaran bagi soalan tersebut adalah 0.75. Ini bermakna indeks kesukaran adalah tinggi. Untuk mengenal ID, sama ada ID ini ID indeks diskriminasi rendah atau indeks diskriminasi tinggi, jawapan bagi 100 orang di atas adalah 60 orang saja yang mempunyai jawapan yang betul. Manakala bagi 100 orang pelajar yang pada barisan bawah yang mempunyai jawapan yang betul adalah 50 orang. Jadi, bagi mengira indeks diskriminasi tersebut, 60 orang ditolak dengan 50 samaan dengan 10 orang per 100. Hal ini bermakna indeks diskriminasi adalah rendah pada 0.1. Untuk mengira indeks diskriminasi tinggi, daripada 100 orang pelajar di atas, pada senarai barisan atas terdapat 90 orang yang mempunyai jawapan yang betul, manakala pada barisan bawah pula terdapat 20 orang saja yang menjawab jawapan yang betul. 90 tolak 20 orang bersamaan dengan 70. 70 dibagikan dengan 100 bersamaan 0.7. Hal ini bermakna indeks diskriminasi adalah tinggi pada angka 0.7. Terdapat 5 langkah model Assure You. Yang pertama adalah pratonton bahan, yang kedua adalah sediakan bahan, yang ketiga adalah sediakan persekitaran pembelajaran, yang keempat adalah sediakan murid, dan yang kelima adalah sediakan pengalaman pembelajaran. Pratonton bahan adalah di mana guru menonton bahan tersebut atau melihat maklumat yang ingin mereka sampaikan sebelum dipratontonkan kepada murid. Sediakan bahan adalah keadaan di mana guru memastikan bahan yang ingin digunakan berada dalam keadaan sedia.
Selain itu, sekiranya guru kurang mahir menggunakan bahan atau alat yang ingin digunakan, maka guru perlu memperhatikan terlebih dahulu. Sediakan persetaraan pembelajaran adalah penyediaan yang mana ianya dilakukan di mana pembelajaran itu akan berlaku. Sebagai contoh, di makmal atau di pusat sumber, yang mana guru akan dapat memanfaatkan bahan atau media yang ingin digunakan dengan sepenuhnya. Sediakan murid adalah keadaan di mana guru menyediakan murid terhadap pembelajaran yang berbeza, yang mana pembelajaran yang berlainan yang boleh menarik minat mereka, seperti pengenalan terhadap pembelajaran yang kreatif dan mencabar. Sediakan pengalaman pembelajaran. Guru perlu berani untuk menyediakan murid terhadap pengalaman pembelajaran yang profesional. Sebagai contoh, guru sebagai pemudah cara kepada murid. Oleh itu, guru perlu menguasai ilmu dan kemahiran agar dapat membantu murid dalam pengajaran. Lima prinsip multimedia. Yang pertama adalah prinsip redundasi, kedua adalah prinsip pra-pengajaran, ketiga prinsip image, yang keempat prinsip isyarat, dan kelima prinsip kesinambungan waktu. Berdasarkan prinsip kesinambungan waktu yang saya gunakan dalam BBM dalam Harbage ketiga, saya dapat memaparkan gambaran dan juga penerangan pada masa yang serentak. Keadaan ini membolehkan saya memberi penerangan dan menghubungkaitkan isi pengajaran dengan gambaran yang diberikan agar pelajar lebih mudah faham dan tidak mudah untuk keliru. Penggunaan TMK atau teknologi maklumat dan komunikasi dalam pentaksiran membolehkan pentaksiran dilakukan dengan mudah, cepat dan tepat kerana adanya sistem pangkalan data pelajar yang memudahkan maklumat untuk disimpan dan direkodkan, dan juga membolehkan analisis pentaksiran dilakukan. Terdapat 6 aras bagi taksonomi Bloom. Aras pertama adalah lebih kepada mengetahui, yang mana pelajar baru mengetahui atau diperkenalkan dengan ilmu tersebut atau dengan maklumat yang baru diperolehi atau diperkenalkan kepada para pelajar. Manakala aras yang kedua adalah lebih kepada untuk memahami ilmu yang telah diajar atau disampaikan oleh guru. Dan bagi aras yang ketiga pula lebih kepada mengaplikasi ilmu tersebut kepada situasi yang baru. Tiga aras ini adalah aras asas yang lebih kepada pengetahuan awal untuk para pelajar. Bagi aras 4, 5 dan 6 adalah aras yang lebih atas, di mana bagi aras yang keempat iaitu menganalisis, yang mana pelajar menganalisis komponen-komponen idea yang berbeza, kemudian mencari hubung kait di antara perbezaan antara komponen tersebut. Manakala aras yang kelima lebih kepada menilai, yang mana pelajar akan menilai idea atau komponen terbabit mengikut kriterianya yang lebih spesifik. Manakala aras yang keenam pula lebih kepada mereka cipta, yang mana pelajar akan menggabungkan idea atau komponen-komponen yang telah dipelajari untuk menghasilkan satu idea yang lebih baru. Perbezaan pendekatan pengajaran didaktif dan induktif dapat dilihat apabila didaktif lebih kepada memperkenalkan teori hukum terlebih dahulu sebelum murid memberi contoh-contoh kursus atau contoh-contoh yang berkaitan. Manakala pendekatan induktif pula lebih kepada memperkenalkan contoh-contoh yang khusus atau mempunyai prinsip yang hampir sama terlebih dahulu sebelum murid diperkenalkan dengan teori
atau hukum-hukum yang berkaitan dengan isi pembelajaran. Untuk memotivasikan murid, saya menggunakan model ARC, yang mana A untuk attention, R relevance, C confidence, dan S certification. Attention atau penumpuan adalah di mana guru merangsang sifat ingin tahu pelajar terhadap topik atau isi pembelajaran yang ingin dipelajari. Relevant adalah keadaan di mana guru saling mengkaitkan atau menghubung-kaitkan isi pengajaran yang dipelajari dengan kehidupan semasa atau persekitaran pelajar. Confidence atau keyakinan adalah keadaan di mana guru merangsang keyakinan pelajar untuk berjaya menjawab soalan. Sebagai contoh, guru mengadakan sesi soal jawab dan memberi hint-hint terhadap pelajar agar mereka dapat menjawab persoalan yang telah dikemukakan. Kepuasan atau certification adalah keadaan di mana guru memberi ganjaran atau pujian terhadap pencapaian yang telah diperolehi oleh para pelajar, yang mana keadaan ini akan memberi kepuasan terhadap diri mereka.